Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung penghargaan kepada pengacara majlis, kombinasi hakim yang adil dan saksama, serta saudara-saudari yang dihormati sekalian. Syukur kehadrat ilahi, dengan limpah kurnianya dapat saya menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Lelaki Pemimpin kepada Wanita. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemimpin adalah seorang yang mengetuai, memandu dan membimbing sekumpulan individu. Dalam konteks Islam, lelaki pemimpin kepada wanita merujuk kepada tanggungjawab seorang lelaki dalam memelihara, melindungi dan menasihati wanita, khususnya isteri dan ahli keluarga, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dapat kita fahami bahawa lelaki pemimpin kepada wanita menekankan tanggungjawab seorang lelaki dalam membimbing wanita. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh itu Allah telah melebihkan orang lelaki ke atas sebahagian wanita dan menafkahkan sebahagian harta mereka. Jelas ayat ini sungguh menekankan peranan lelaki dalam membimbing dan mendidik wanita, khususnya isteri. Oleh itu kita sebagai pemimpin jangan ambil mudah. Ini tanggungjawab yang diberi oleh Allah kepada pemimpin, bukan untuk kita tunjukkan kekuasaan. Allah memberikan kita kekuasaan sebenarnya pada pemimpin dan kekuatan daripada segi fizikal. Oleh itu kita sebagai pemimpin selalu waspada dengan apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan terhadap wanita. Tunjukkan keikhlasan kita, kesabaran kita. Lelaki menang bila digolek kawal amarah dan kesabaran. Jadi tunjukkan kasih sayang ke atas kesabaran untuk mendidik dan membimbing wanita. Sudah tentu saudara-saudari, jika dalam sebuah keluarga ibu bapa menekankan nilai-nilai moral pada anak-anak mereka, maka terhasillah anak-anak yang moralnya tinggi dan bernilai. Ibu bapa perlu menjadi tempat tarbiyah pertama untuk anak-anak kita. Maka itu sebagai pemimpin kita perlu bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Ini sungguh penting saudara, jangan kita abaikan, jangan kita leka dengan apa yang diperintahkan. Sesungguhnya ini adalah perkara yang dipertanggungjawabkan dan amanah peranan lelaki dalam membimbing wanita. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah paling baik kepada keluarga aku. Oleh itu saudara-saudari, kita sebagai pemimpin perlu mengambil teladan daripada Nabi Muhammad kita. Akhlak yang ditunjukkan sebagai pemimpin pada kita ditinggalkan sebagai teladan. Jadi oleh itu kita sebagai pemimpin sentiasa bersedia melakukan nasihat, berlaku adil dalam kepimpinan terhadap wanita. Ya, oleh itu kita sebagai pemimpin, kita boleh ambil satu contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing wanita. Yang ketiga, kes-kes pengabaian dan keganasan terhadap wanita telah meningkat di negara kita. Ini jelas menunjukkan sebahagian lelaki tidak menunjukkan tanggungjawab yang betul kepada wanita. Oleh itu, kita sebagai pemimpin selalu berwaspada dengan apa yang dilakukan. Sebanyak 2,794 kes keganasan rumah tangga telah dicatatkan daripada tahun 2021 hingga 2023 di Jabatan Wanita dan Masyarakat. Perkara ini sungguh membimbangkan kita.
Sebab sebahagian lelaki tidak menjalankan tanggungjawab ini dengan betul. Sebagai pemimpin, kita perlu melakukan perkara ini dengan tanggungjawab, dengan adil, dengan kasih sayang, memainkan peranan di hati isteri, khususnya isteri dan wanita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tarim, yang mana artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, yang bahan bakarnya batu dan manusia, dan penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak mendurhakai apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Tanggungjawab utama seorang lelaki adalah membimbing, menasihati wanita ke jalan yang didedai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin, kita perlu bersedia untuk membimbing wanita ke jalan yang didedai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di jalan yang didedai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu menghormati proses yang ditinggalkan. Oleh itu, kita sebagai pemimpin selalu waspada dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita tunjukkan, dan kelakuan kita dan prinsip-prinsip kaedah Islam perlu diterapkan dalam diri kita sebagai pemimpin. Jelaslah bahawa lelaki pemimpin kepada wanita membawa maksud kepada tanggungjawab seorang lelaki dalam membimbing, memelihara dan mendidik wanita. Oleh itu, sebagai pemimpin, kita perlu sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan untuk mendidik wanita dan mengajari mereka ilmu-ilmu agama dan kaedah-kaedah yang ditinggalkan oleh Islam. Oleh itu, menasihati bukan untuk disakiti, tetapi untuk dirahmati. Oleh itu, kita perlu sentiasa peka dengan apa yang kita lakukan. Dan dengan ini, saya mengakhiri saya punya tazkirah dengan satu surah, iaitu Zariyat. Surah Zariyat ayat 55, yang mana artinya, tetaplah memberi peringatan. Peringatan kamu akan memberi manfaat kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan